You say shining running forever 前へ突き進むのさ変わることのない絆はきっと夢の果て照らし出す Wake up, wake up, wake up, wake up Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel The Yonko. So for those yang dah tengok video pertama untuk channel ni, iaitu teori pasal Cheng, so korang boleh tolong subscribe, korang boleh like, korang boleh share video tu supaya ramai lagi yang boleh subscribe dan boleh tengok channel aku ni, supaya kepada semua peminat One Piece boleh menonton dan juga tahu fakta-fakta penting tentang One Piece, boleh tahu perkara-perkara yang best, perkara yang menarik tentang One Piece ni sendiri. So hari ni video aku adalah berkaitan, korang boleh tengok kat bawah kan, iaitu 10 fakta menarik tentang One Piece dan juga kenapa korang kena tengok One Piece sebenarnya. Nampak tak? Aku cuba mempengaruh, menghasut korang supaya tengok cerita One Piece ni. Tak payah tengok pun, nanti insyaAllah aku akan terangkan satu demi satu arc yang ada dalam One Piece ni. So minta korang terus support aku supaya korang boleh dapat video baru aku setiap hari, dan juga minta korang untuk subscribe je. Kenapa Goldie Roger? Goldie Roger adalah Pirate King. Dalam dunia One Piece cuma ada satu je Pirate King yang pernah wujud dalam dunia itu. Sebab apa? Sebab dia pernah jumpa One Piece. Sebab dia pernah tahu pasal Void Century, dia tahu pasal Ancient Weapon, dia tahu semua benda pasal rahsia World Government, dia tahu semua benda. So disebabkan itu Goldie Roger merupakan satu watak yang cukup hebat. Dan kemunculan pertama ni adalah di dalam chapter 1 dalam manga dan juga episod 1 dalam anime. So kemunculannya adalah ketika beliau dibawa di Lockdown, dibawa ke platform untuk dieksekusi, dan ataupun kita boleh katakan dikenakan hukuman bunuh. So kita tahu yang dia dikenakan hukuman bunuh disebabkan oleh kerana yalah World Government dah perasan yang dia ni tahu semua benda. So orang anggapnya dia ni memang penjenayah yang besar. So lanun yang paling berbahaya. Sebab itulah diorang tak boleh biarkan Goldie Roger ni terus berlega-lega kat luar sana. Nanti takut dia bagi tahu lah kot. So last word from Goldie Roger adalah, 俺の財宝か欲しけりゃくれてやる探せこの世の全てをそこに置いてきた So sebenarnya dalam cerita ni dah bagi tahu yang dia dah tinggalkan One Piece tu sendiri di satu kawasan yang waktu tu tidak diketahui. Tapi buat masa sekarang, kalau siapa yang layan One Piece sehingga episod latest, tak kisahlah anime ataupun manga, dia orang sepatutnya tahu dah yang One Piece ni ada kat satu pulau yang kita tak tahu pun keberadaannya, iaitu di sebuah pulau yang bernama Laugh Tale. So siapa yang jumpa, dia lah yang dapat kan. So dia boleh jadi Pirate King kalau dah jumpa One Piece ni. Alright, so kita move on ke fakta yang kedua. Devil Fruit merupakan salah satu elemen penting dalam cerita One Piece ni, kerana Devil Fruit merupakan faktor watak-watak ataupun karakter-karakter dalam One Piece ni ada kuasa. Sebab Devil Fruit ni lah orang makan, dia terus ada kuasa. Macam tu lah kan. So Devil Fruit yang ada dalam One Piece ni ada 3 jenis, iaitu Devil Fruit jenis Paramecia, seperti Luffy, dia Paramecia, boleh panjang-panjang tangan, macam tu lah, lebih kurang lah. Lepas tu Logia, macam Blackbeard, boleh gunakan kuasa hitam dia tu, ataupun Ace, Logia juga, boleh gunakan api. Dan yang ketiga adalah Zoan. Zoan adalah salah satu Devil Fruit yang lain daripada yang lain, iaitu dia bukan ada kuasa, tapi dia boleh tukarkan seseorang itu menjadi binatang. Macam masalah sikit, tapi sebenarnya kau boleh ada kemampuan binatang-binatang itu sendiri. Dalam masa sama kau tak adalah macam binatang. So seperti yang kita tahu, macam Tony Chopper, dia kata render tu apa yang tak tahulah. Itulah 3 jenis Devil Fruit. So ada Devil Fruit yang lain, pelik kan, ada Devil Fruit lain kan. Sebenarnya ada lagi satu, cuma Devil Fruit ni ada Devil Fruit buatan, tapi dia buat menyerupai buah Zoan lah, yang kita panggil artificial Devil Fruit, seperti Smile, dihasilkan oleh Caesar sendiri untuk Kaido yang bekerja dengan Doflamingo. Sebenarnya Devil Fruit user ni sebenarnya ada kelemahan diorang, seperti diorang tak boleh berenang sebenarnya. So kalau sekali kau dah makan, kau nak berenang ke, kau masuk laut, kau memang tenggelam je. Kau memang tak boleh berenang. Kau berenang lah macam mana pun memang tak naik punya, tak terapung. Hello, how are you? I am under the water.
Please help me. So second kelemahan dia adalah kau tak boleh kena batu laut. Okay, batu laut ni ialah dapat daripada laut lah kan. So contohnya kau Devil Fruit user tapi kau berlawan dengan musuh yang guna sea stone, batu laut. Tu jadi satu masalah sebab sea stone atau batu laut ni dia boleh mengurangkan keupayaan kuasa kau tau. So kalau kau kena sekali, kau kena cocok ke, kau kena sentuh ke dengan batu laut ni, kau dah tak boleh guna dah kuasa kau tu. World Government kita diperkenalkan dengan 5 Elders pada mulanya lah. Ataupun kita kenali sebagai Gorosei. Kita tahu yang mereka ni merupakan antara jawatan yang tertinggi dalam satu organisasi World Government sebenarnya. Sebab dalam World Government, selepas 5 Elders ni mampu mengarahkan 3 jenis lagi organisasi, iaitu 1 Shichibukai, 2 Cypherpol nanti aku akan terangkan dalam video lain insyaAllah, dan yang ketiga adalah Marine sendiri. So kita pada mulanya kita ingat yang Gorosei ataupun 5 Elders ni adalah yang tertinggi, tapi bukan rupanya. Sebab ada dalam satu episod tu, Gorosei ini tu pada seorang yang lagi tinggi daripada mereka, iaitu Im Sama, yang tak diperkenalkan lagi mukanya dan tak diperkenalkan lagi dia punya identiti je. So kita tak tahulah siapa Im Sama ni. So dalam World Government kita tahu Gorosei bukanlah paling tinggi. Yang paling tinggi adalah Im Sama yang mampu mengatasi kuasa-kuasa Gorosei ni. So selain dalam World Government kita ada Marine. So Marine kita ada jawatan-jawatan dia sendiri, ada carta organisasi dia sendiri, iaitu atas seperti Fleet Admiral. Pada first half One Piece punya plot cerita adalah sebelum berlakunya time skip ataupun dalam waktu perang Marineford, dan sebelumnya tu kita diperkenalkan bahawa Fleet Admiral mereka ialah Sengoku. Okey, dan di bawah dia ada 3 orang admiral, iaitu yang 3 admiral yang memang kuat gila, iaitu First Kizaru, Akainu dan Aokiji. Dan 3 orang inilah yang akan dipanggil sekiranya ada sesiapa berani sentuh Tenryubito. Dan Tenryubito ni pun aku akan ceritakan pada video-video akan datang. So ini adalah carta mereka. Tetapi selepas perang Marineford, Sengoku telah pun meletakkan jawatan dia sebagai Fleet Admiral, dan berlakunya pertembungan antara Aokiji dan juga Akainu di sebuah pulau iaitu Panghazard, bagi merebut jawatan Fleet Admiral itu sendiri, dan pertembungan itu berakhir dengan kemenangan berpihak kepada Akainu. Dan Aokiji secara rasminya telah pun meletakkan jawatan dia sebagai Admiral Marine dan keluar daripada Marine terus. Dan sekarang pelik, dia dah jadi kru Blackbeard pula, dia jadi lanun pula si Aokiji tu. Dia ada misi dia sendiri, dia ada dia punya agenda sendiri, kita tak tahu. So tak kisahlah. So second half plot One Piece, kita diperkenalkan dengan Fleet Admiral baru, iaitu Akainu, dan kita diperkenalkan dengan 2 orang admiral yang baru. Selain daripada Kizaru, kita ada Fujitora, kita ada Ryokogyu yang masih lagi tidak diperkenalkan muka dia dan tidak diperkenalkan lagi kebolehan dia. Kemudian bawah admiral adalah Vice Admiral seperti Ato Luffy, Monkey D. Garp, Smoker, Suru, dan ramai lagi lah Vice Admiral yang ada sebenarnya yang dilatih. Okay, so kita beralih kepada fakta nombor 4. So Shichibukai adalah sistem yang diwujudkan oleh World Government, di mana ada certain lanun ataupun kumpulan lanun yang perlu bekerja di bawah World Government itu sendiri. Macam contohnya sekiranya mereka diarahkan untuk melakukan serangan terhadap lanun-lanun lain, mereka perlu lakukannya. Macam itulah. Macam contohnya perang Marineford, mereka diarahkan untuk join perang Marineford untuk membantu pasukan-pasukan Marine untuk menentang pasukan Whitebeard. Macam itulah. So mereka ni tak boleh lari daripada arahan daripada World Government. Kalau tak, mereka akan dikenakan tindakan ataupun mereka akan diletakkan di Impel Down, iaitu penjara Marine. Alright, so kita ada original Shichibukai yang diperkenalkan adalah seperti Crocodile, Gecko Moria, Dracula Mihawk, Kuma, Boa Hancock, dan juga Jinbei dan juga Doflamingo. Tetapi selepas perang Marineford dan beberapa event yang berlaku, satu demi satu Shichibukai dikalahkan, satu demi satu Shichibukai dibongkarkan ada perkara-perkara jahat yang diorang lakukan, maka lanun-lanun lain yang menyelit menjadi Shichibukai juga, seperti Trafalgar di Waterloo, Bagi, dan Marshal Dietrich sendiri telah pun meletakkan jawatan dia, sebab kita tahu yang sekarang dia adalah Yonko. So kita beralih kepada fakta nombor 5. So Revolutionary Army adalah organisasi yang
menentang kerajaan ataupun world government secara terus tau. So Revolutionary Army ni adalah antara organisasi yang memang dikehendaki oleh pihak world government ataupun pihak Marine. Yalah, sebab orang dah tentang habis world government, takkan world government nak biar. Memang dia mencarilah. So kita diketahui yang Monkey D. Dragon iaitu sebagai Supreme Commander kepada Revolutionary Army ataupun orang yang mengasaskan Revolutionary Army ni sendiri, dia adalah orang yang sangat-sangat dikehendaki oleh pihak Marine dan juga world government. Okay, so kemunculan pertama yang dilakukan oleh Revolutionary Army ialah daripada Monkey D. Dragon sendiri, iaitu di lockdown ketika dia menyelamatkan Luffy daripada diserang oleh Smoker ketika itu, anak sendiri kan. So korang boleh tengok dekat chapter 100 manga dan episod 52 anime. Dan kita tahu tapak mereka ataupun markas Revolutionary Army ini adalah pada asalnya adalah di Baltigo. Kemudian setelah mereka diserang oleh Blackbeard sendiri, mereka telah pun berpindah ke Kamabaka Island, iaitu sebuah pulau yang diduduki oleh Koryo Ivankov sendiri, dan itu adalah pulau dia lah. So kita tahu dalam Revolutionary Army dah ada Chief of Staff, seperti kita tahu saudara kepada Luffy atau abang yang Luffy anggap dia abang, iaitu Sabo. Dan kemudian mereka ada 6 army commander, iaitu first Emporio Ivankov, dia adalah G Army ataupun aku rasa dia adalah commander macam commander pusat tau, macam bawah dragon terus macam itulah, lebih kurang lah kan. Kemudian kita ada Karasu, iaitu North Army Utara. Lepas tu Belobeti East Army Timor. Lepas tu Morley tak pasti West, dia memegang West Army Barat. Dan juga yang last sekali ialah Lindbergh South Army. So kita beralih kepada nombor 6. So Yonko adalah 4 Emperor, ataupun kita ketahui Yonko ni adalah pirate yang paling terkuat, 4 pirate yang paling terkuat yang susah sangat nak dikalahkan. Sebab dia ada satu kru yang cukup kuat, kuasa sendiri pun dah kuat, dia ada kru yang cukup ramai. So kalau nak serang dia, memang kena bawa satu angkatan laut lah yang besar-besar ni. Kalau contohnya pirate ni, bawa lah sampai 10,000 ke berapa ribu untuk serang satu je Yonko sebenarnya. Macam tu lah lebih kurangnya kan. Tapi kau tengok Luffy, berapa ramai je dengan Captain BG tu, segitu je dia serang, lepas tu beraung nak lagi. Okay, kita ada, macam aku cakap tadi, One Piece ada dua half lah kan. First half Yonko adalah Whitebeard, Shanks, Kaido dan juga Big Mom. Tetapi sewaktu perang Marineford, Whitebeard telah pun meninggal dunia. Dan kemudian selepas perang Marineford berlaku dan selepas time skip, kita dikejutkan bahawa Blackbeard telah pun menjadi Yonko menggantikan Whitebeard, dan Shanks, Kaido, Big Mom still menjadi Yonko lah waktu ketika itu kan. So kita tahu kebanyakan Yonko ada Devil Fruit maker masing-masing, sebab mereka semua Devil Fruit user sebenarnya. So kecuali Shanks, sebab kita tak pernah tahu. Aku dah terangkan dalam video pertama aku, so link kat bawah, ataupun korang boleh tengok sendiri kat aku punya channel. Macam Whitebeard, dia memakan buah Gura-Gura Nomi. Blackbeard dia ada kuasa dia memakan buah Yami-Yami Nomi. Big Mom memakan buah Soru-Soru Nomi. Dan last sekali Kaido, dia telah memakan buah Mythical Zone, iaitu Dragon. So fakta nombor 7. So Worst Generation ni aku tak nak terangkan panjang sangat. Worst Generation adalah antara top rookies pirate sebenarnya, sebab mereka ni macam pirate-pirate yang baru, tapi mereka ini ada bounty yang lebih daripada 100 juta berry. Bahaya kan? Kau baru join pirate, tapi kau dah ada bounty sebanyak tu. Memang menjadi, memang orang kata diorang ni worst generation lah, sebab diorang ni macam satu generation pirate yang akan bawa masalah sebenarnya. Memang bawa masalah pun, sampai sekarang memang bawa masalah pun. So antara worst generation yang ada, kita ada Shady Teach, Monkey D. Luffy macam biasa, Trafalgar D. Waterloo, Eustace Kid, Scratchman Apu, Capon BG, Basil Hawkin, Roronoa Zoro, X-Drake, Killer, Jewelry Bonnie and Urugi. Dan first appearance semua worst generation ni adalah mereka berkumpul waktu tu adalah di Sabaudi Island. Dan kat situlah kita boleh tengok mereka ni setiap satu. Okay, alright. So kita beralih ke fakta nombor 8. Haki, ataupun kita tahu dalam bahasa Inggerisnya adalah willpower. Apa itu Haki? Haki adalah willpower.
Haki adalah satu kemampuan kau untuk kau meningkatkan diri kau. Macam dia upgrade lah kemampuan diri kau daripada dalam badan dia boleh. Nanti aku terangkan ya. So haki ni tidak ditunjukkan sebenarnya sebelum perang Marineford. Maksud aku Oda tak tunjuk lah sangat, tapi Oda tunjuk orang-orang yang mampu menggunakan haki. Macam Luffy dia mampu gunakan Haoshoku haki, tapi tak ditunjukkan macam ada warna lah mata diorang. Tak ada, tu semua tak ada lagi waktu tu. So first haki adalah Keibon Shoku haki. Keibon Shoku haki adalah satu kemampuan seseorang yang punya deria sixth sense. Dia boleh tahu, kalau contohnya tengah berlawan, dia boleh tahu arah gerakan musuh, dia tahu arah serangan musuh. Dan juga advance haki, untuk advance Keibon Shoku haki ni adalah dia boleh tahu beramai manusia ataupun creature yang ada dalam satu kawasan itu. Power kan, memang power. Sebab itulah kita namakan dia sebagai sixth sense. Dan kemudian kita ada Buso Shoku haki, iaitu armament haki. Armament haki adalah suatu kemampuan kau yang boleh mengeraskan ataupun menyaluti kau punya badan ataupun tangan ataupun senjata kau, untuk kau mengeraskan badan kau supaya serangan kau lebih mantap, lebih padu. Macam tu lah. Macam tu lah, lebih kurang lah. Macam kita boleh tengok sampai sekarang dalam anime yang sampai hitam-hitam tangan. Hitam-hitam tangan tu semua bukanlah sebab diorang sunburn ataupun diorang menjemur. Sebenarnya diorang pakai Buso Shoku haki supaya diorang boleh buat tubuhkan lebih keras, sekeras-keras besi. Lebih kurang macam tu lah kan. So haki yang terakhir ialah Haoshoku haki, iaitu Conqueror haki. So Conqueror haki ni tak semua orang boleh ada. So setakatnya kita tahu yang ada Maki Luffy, Mendiang Ace, Bawah Hancock, aku rasa Yonko semua ada lah. Aku rasa Yonko semua ada. Doflamingo, Katakuri, semua tu ada Haoshoku haki. So Haoshoku haki ni apa? Haoshoku haki ni adalah satu kemampuan kau untuk overpower orang lain punya willpower. So dalam cerita One Piece, semua orang ada willpower tau. Macam semua orang boleh ada, cuma tidak di-train je. Tapi Haoshoku haki ni dia boleh overpower orang lain punya willpower, sampai ada orang yang tak mampu menahan Haoshoku haki ni mampu pengsan. Nampak tak? Hebat kan? Hebat gila lah. So semua haki ni telah pun diterangkan sebenarnya oleh salah seorang kru Goldie Roger ataupun Pirate King, iaitu Rayleigh, Dark King Rayleigh, dalam episod anime 516. So korang kalau nak, korang boleh lagi tengok ataupun download ke. Right. So fakta yang ke-9, Ancient Weapon adalah senjata yang boleh menyebabkan satu kemusnahan yang besar-besaran dalam dunia One Piece ni. So kita ada 3 jenis Ancient Weapon. Okay, first adalah Pluton, second adalah Poseidon, third adalah Uranus. So Pluton adalah seperti yang kita tahu dekat Enies Lobby Arc, di mana Frankie dia ada blueprint Pluton. So sebenarnya Pluton ni apa? Pluton ni sebenarnya adalah satu kapal yang besar yang boleh menyebabkan satu kemusnahan yang besar-besaran. Maybe dah ada meriam besar, maybe dah ada penembak-penembak besar, tak tahulah kan. Maybe dah ada sahu yang besar. Memang kapal yang mungkin besar, ataupun kapal yang kuat yang boleh menyebabkan kemusnahan yang gila-gila lah. So hanya Frankie je sebenarnya tahu. So ada teori yang mengatakan kemungkinan ada dua kapal yang merupakan Pluton ni. Satu adalah kapal Noah yang ada dekat Fishman Island, satu lagi kapal Sanigo. Sebab apa? Sebab itu Frankie sendiri yang bina. Dan kenapa aku cakap Sanigo adalah mungkin Pluton, adalah disebabkan kerana Frankie yang bina. Dia je yang tahu blueprint, dia je yang tahu macam mana seni bina Pluton. So tak mustahil sebenarnya dia buat Sanigo ni sebenarnya adalah sebagai salah satu Pluton. Kita tak tahulah kan, Oda juga yang tahu sebenarnya itu. Okay, so Poseidon pula. Poseidon adalah satu senjata di mana kau mampu mengawal Sea King ataupun Raja Laut. Raja Laut adalah binatang-binatang laut ataupun hidupan laut yang besar. Bapa besar kan. Besar gila lah. Korang boleh tengok waktu sebelum Mugiwara no Ichimi ni naik ke Grand Line. Waktu tu memang besar gila lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana. So yang terakhir adalah Uranus. So Uranus sampai sekarang sebenarnya kita tidak diperkenalkan lagi sebenarnya. Oda masih lagi tak menerangkan pasal Ancient Weapon Uranus ni. Tapi ada teori yang mengatakan Uranus ni adalah naga yang mampu mengawal cuaca. Terakhir, nombor 10.
So One Piece kita tak tahu sampai sekarang One Piece apa sebenarnya. Kenapa aku cakap fakta ni menarik? Sebab apa? Sebab ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh semua peminat One Piece, pembaca One Piece, penonton-penonton One Piece. Tak kisahlah baca manga ke tak baca manga ke, semua sama je. Semua sebenarnya tak tahu lagi One Piece ni apa. So Oda saja buat kita tertunggu-tunggu tau. So korang sebenarnya ada berapa tahun lagi? Ada 5 tahun lagi ataupun 4 tahun lagi sebenarnya sebelum One Piece ni didedahkan. Sebab apa? Oda cakap ada lagi, maybe lagi 4 tahun cerita One Piece ni akan pun berakhir. Dan kita tak tahulah apa sebenarnya One Piece tu. So harap kita masih hidup waktu tu. Alright guys, sampai situ saja video aku kali ni. So okay tak? Kalau korang minta maaf lah kalau video ni terlalu panjang ataupun korang bosan dengan video ni, aku harap korang boleh komen kat bawah sebarang penambahbaikan dari segi apa-apalah, mikrofon ke, tempat ke. Kalau korang tak suka aku buat video, kalau korang tak suka aku buat video dalam kereta ni ke, aku boleh buat kat tempat lain. So korang boleh bagi tahu apa saja, ataupun korang boleh minta aku buat apa-apa video pasal teori. Kalau korang ada idea apa-apa, korang boleh je select dekat komen kat bawah. So sampai sini saja. So please bagi yang dah tonton video ni, siapa yang belum subscribe boleh tolong subscribe, boleh tolong like and share kepada rakan-rakan korang yang minat One Piece atau tak minat, kita hasut je diorang. Alright, sampai situ saja. Daripada dia Yongko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.